Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Tapi sebelum itu kepada korang yang baru berjumpa channel ini, selamat datang saya ucapkan. Sebenarnya channel ini mengisahkan tentang projek review serta projek-projek yang akan saya jalankan. So guys, untuk video kali ini adalah sedikit info yang mana saya akan menerangkan kepada kita semua ataupun menjelaskan kepada korang semua mengenai 5 kereta sport 2 pintu JDM yang bukan digital untuk kelajuan. Nak tahu kereta apa, kau kena stay dengan video ini sampai habis. Tapi sebelum kita meneruskan video kita untuk kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Alright guys, lanjut ke video kita untuk kali ini mengenai 5 kereta sport JDM 2 pintu bukan digital untuk kelajuan. Alright guys, so dalam video kali ini kita akan lihat 5 kereta sport 2 pintu yang digital bukan untuk kelajuan walaupun horsepower yang tinggi. Sebenarnya ada banyak lagi model kereta pintu 2 yang digital bukan untuk kelajuan ini, tetapi dalam video kali ini saya hanya senaraikan 5 sahaja. Itu untuk versi JDM, manakala untuk versi Conti pun banyak juga yang digital bukan untuk kelajuan walaupun dengan liter yang agak besar. Sebenarnya kereta-kereta sebegini dibina bagi mengutamakan kemewahan ataupun eksekutif. Contohnya bahagian dalaman diberi sentuhan leather 100%. Bahagian luaran pula exhaust tidaklah begitu kuat seperti kereta performa yang lain. Alright guys, so tanpa bercakap banyak lagi, jom kita masuk kepada topik utama kita. Alright, so yang pertama, Nissan Fairlady. Sebut saja tentang Nissan Fairlady ini, ramai yang kenal dengan kereta ini. Ia merupakan dari keluarga Z. Fairlady yang saya akan terangkan ini adalah Fairlady 350Z dan 370Z. Mula diperkenalkan pada tahun 2002 sehinggalah 2007. Ada 2 bentuk bodi yang diperkenalkan, iaitu 2 pintu coupe dan 2 pintu roadster. Manakala untuk nadi ataupun enjin yang digunakan pada Nissan Fairlady 350Z ini adalah 3.5 liter VQ35HR dan 3.5 liter VQ35DE. Keduanya dari bentuk V6 serta NA, Neutrally Experimental. Enjin tertinggi bagi Nissan Fairlady 350Z ini adalah VQ35DE, mampu menghasilkan kuasa 280 horsepower dan 302 Nm torque. Manakala untuk transmisi pula terdapat 2 transmisi yang diberi pilihan, iaitu 6 speed manual dan 5 speed automatic. Mesti korang tertanya-tanya mengenai Nissan Fairlady 350Z ini dengan liter yang tinggi, iaitu 3.5 liter, manakala horsepower yang tinggi. Kenapa Nissan Fairlady ini tidak terlalu menonjol sebagai JDM Sport seperti keluarga Nissan yang lain, contohnya Skyline dan Silvia? Apa yang saya boleh katakan di sini mengenai berat bodi? Alright, so untuk berat bodi Nissan Fairlady ini, ia diberi sentuhan berat bodi 1634 kg. Bagi saya sudah cukup untuk sebuah kereta sport 3.5 liter V6 dari versi NA untuk kita naik santai serta enjoy dengan pemanduan. Sebenarnya kalau ikutkan mengenai modifikasi tentang Nissan Fairlady ini, ada je yang buat sampai 400 horsepower, 800 horsepower dengan sistem bantuan turbo, iaitu bolt-on. Jadi kalau kita tengok interior dalaman mengenai Nissan Fairlady 350Z dan Nissan Fairlady 370Z ini, kebanyakannya menggunakan leather serta bahagian dalamannya cukup luas bagi passenger dan pemandu. Alright guys, so itu adalah yang pertama. Seterusnya kita masuk pada yang kedua. Untuk yang kedua ini, sebelum ini pun saya pernah bercerita mengenai kereta ini. Ia adalah Mitsubishi GTO. Kalau korang nak tahu lebih mengenai Mitsubishi GTO ini, korang boleh tengok dalam channel ini. Alright, so untuk Mitsubishi GTO ini ataupun dikenali sebagai Mitsubishi 300 GT, mula dibina pada tahun 1990 sehinggalah tahun 2000. Untuk model 300 GT ataupun Mitsubishi GTO ini, ia diperkenalkan dengan 2 bentuk bodi, iaitu 2 pintu liftback coupe dan 2 pintu comfortable. Untuk model Mitsubishi GTO ini,
ini ianya hanya diperkenalkan enjin 3.0 liter sahaja dengan 3 versi ataupun 3 jenis enjin 3.0 liter, iaitu 3.0 liter Sol VC, 3.0 liter Dodge VC dan 3.0 liter Dodge VC Twin Turbo. Dengan liter yang agak tinggi ini, ianya dipadamkan dengan berat bodi 1695 kg, lagi berat dari Nissan Faletti 350Z tadi. Alright, so untuk Mitsubishi GTO ini ataupun Mitsubishi 300 GT ini ianya agak terkenal bagi belah Eropah, yang mana bagi mereka yang membeli Mitsubishi GTO pada masa itu, mereka memang mementingkan kemewahan luaran serta dalaman. Ok guys, so itu adalah dua kereta sport yang liternya agak tinggi sekali. Seterusnya kita masuk pada yang ketiga. Untuk yang ketiga ini saya pilih kereta yang biasa-biasa tetapi tetap pintu dua juga seperti tajuk kita kali ini. Kereta ini merupakan liter yang kecil yang enjinnya digunakan pada kereta hari ini. Kereta yang saya maksudkan ini adalah Toyota MR2 daripada generasi ketiga. Kalau ikutkan model MR2 generasi ketiga ini adalah generasi terakhir bagi MR2, tapi jika di Jepun ia dikenali sebagai MRS. Mula diperkenalkan pada tahun 2000 sehinggalah 2007. Manakala untuk bentuk bodi pula hanya satu bentuk bodi sahaja diperkenalkan, iaitu dua pintu comfortable. Mengenai enjin pula tidak seperti MR2 generasi sebelum ini. Terdapat beberapa model enjin pilihan yang kebanyakannya enjin berprestasi tinggi, bahkan pernah menyertai berbagai acara perlumbaan. Tapi tidak untuk MR2 model akhir ini, ianya hanya diperkenalkan satu bentuk enjin sahaja ataupun satu jenis enjin sahaja, iaitu 1.8 liter 1ZZ FED. Enjin ini dapat menghasilkan kuasa 144 horsepower pada 6400 rpm dan 175 Nm torque pada 4400 rpm. Enjin ini juga antara yang digunakan pada Toyota Corolla. Tetapi yang menariknya untuk MR2 ini, enjin ini diletakkan di tengah-tengah chassis, iaitu mid engine. Alright, so bagi untuk interior dalaman serta luaran kereta ini, bagi saya sudah cukup untuk sebuah kereta sport yang mengutamakan kemewahan serta gaya, yang mana kereta ini boleh dikatakan selesa dipandu di bandar. Alright guys, so itu adalah yang ketiga. Seterusnya kita masuk pada yang keempat. Untuk yang keempat ini saya pilih tetap dari Toyota lagi. Ia adalah Toyota Celica generasi terakhir. Alright, so kalau ikutkan mengenai sejarah Toyota Celica ini banyak sangat, tetapi untuk Toyota Celica generasi terakhir ini, ia merupakan generasi ke-7 Toyota Celica. Toyota Celica model akhir ini ataupun generasi ke-7 ini tidak mementingkan performa ataupun enjin, ianya hanya mementingkan kosmetik luaran serta dalaman. Mula diperkenalkan pada tahun 1999 sehinggalah 2006. Hanya satu bentuk bodi sahaja yang diperkenalkan, iaitu 3 pintu liftback coupe menggunakan enjin 1.8 liter dengan putaran tayar front wheel drive. Untuk kotak gear pula ada dua pilihan kotak gear yang diperkenalkan, iaitu 6 speed manual dan 4 speed automatic. Untuk model pre-facelift boleh dikatakan enjin yang sama digunakan pada MR2 generasi terakhir, iaitu 1ZZ FED, tetapi telah diubah menjadi front wheel drive. Ok guys, so untuk hari ini yang mana mereka yang mementingkan gaya dan bukannya kelajuan, ini adalah keretanya. Sebab apa saya katakan begitu? Untuk model MR2 tadi ianya agak rumit sedikit untuk kita miliki, sebab jarang kita tengok orang nak jual MR2 generasi terakhir tadi. Tetapi untuk model Celica generasi terakhir ini, ianya agak mampu milik sebagai sebuah kereta sport 2 pintu. Kenapa saya katakan begitu? Sebab kos servis serta road tax-nya agak murah bagi sebuah kereta sport. Alright guys, so itu adalah 4 kereta sport 2 pintu JDM yang mana bukan dicipta untuk kelajuan. Seterusnya kita masuk pada yang terakhir, iaitu yang kelima. Untuk yang kelima ini mungkin ada yang tahu dan mungkin ada juga yang tidak tahu. Kereta yang saya masukkan ini adalah kereta daripada Nissan. Ia adalah Nissan Skyline V35.
Model ini jika di Malaysia hanya dibawa masuk dalam unit import sahaja ataupun recon. Untuk model ini terdapat dua pilihan bentuk bodi yang diperkenalkan, iaitu 4 pintu sedang dan 2 pintu coupe. Tetapi jika di Malaysia mungkin ramai yang kenal dengan kereta ini dalam bentuk bodi coupe sahaja. Mula diperkenalkan pada tahun 2002 sehinggalah 2007. Untuk Nissan Skyline V35 ini, ia berkongsi platform yang sama dengan Nissan Faraday 350Z. Untuk enjin pula terdapat 3 model enjin yang diperkenalkan, iaitu 2.5 liter VC, 3.0 liter VC dan 3.5 liter VC. Okay, so untuk keseluruhan kereta ini boleh dikatakan sama seperti dengan Nissan Faraday tadi juga, yang mana dicipta untuk gaya serta keseronokan semasa memandu. Bagi saya, untuk interior dalaman V35 ini not bad berbanding pada Nissan Faraday 350. Untuk interior luaran pula, kalau nak main kosmetik bahagian luaran, mungkin ianya kurang sedikit berbanding pada Nissan Faraday 350 dan 370Z. Tetapi untuk memiliki kereta ini bagi pasaran market Malaysia hari ini, harganya bawah 50k, murah lagi berbanding Nissan Faraday 350 dan 370Z. Alright guys, so itu adalah sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan dengan kita semua mengenai 5 kereta JDM Sport 2 pintu yang mana bukan dicipta untuk kelajuan. Sebenarnya ada banyak lagi di luar sana kereta-kereta sebegini. So jika anda tahu, anda boleh tinggalkan dekat ruang komen di bawah kereta apakah lagi selain yang saya senaraikan ini. Jadinya saya rasa mungkin video saya sudah sampai di sini saja. Jadinya macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.